Oke, boleh coba jawab soalan struktur. Nyatakan badan berikut X dan Y. Coba share screen ya. Share screen nanti. Share screen. Oke, sekarang coba soalan struktur X dan Y. Apakah X, apakah Y? Tenang ya. Ada dua nama. Coba. Sini. Coba apakah X, apakah Y? Oke, betul. Lagi satu. Oke, badan kehakiman untuk mana? X atau Y? Hmm, hmm, hmm. Oke, betul. Betul. Thank you. Oke. Untuk saya, kehakiman judisiari perundangan legislatif. Oke. Oke, jelaskan ya, tentang jemaah menteri sebagai badan eksekutif. Ini susah, saya tunjuk. Saya tunjuk jawaban. Oleh itu, soal ini ingin kami jelaskan tentang jemaah menteri. Oleh itu, kami terus cakap. Jemaah menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan juga menteri-menteri dan tugas utama untuk mengubah dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Dasar negara dan pembangunan. Dan Perdana Menteri akan mengetuai jemaah menteri dan menteri pula akan mengetuai kementerian. Dan soalan seterusnya. Oke, kami masuk ke topik terakhir. 3.5. Hari ini akan habis bab 3. Oke, so perlu cepat. Oke, keunikan. Pertama sekali ya, sebelum masuk subtopik ini, kami perlu tahu. Negara kami mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Dan sistem demokrasi berparlimen ini amat unik. Kenapa unik? Sebab gabungan unsur tradisional dan moden. Oke, gabungan unsur tradisional dan moden. Dan juga wujud satu sistem mekanisme semak dan imbang. Dan juga kuasa budi bicara raja. Dan juga kerjasama politik. Oke, lihatnya susah. Oke, saya terangkan. Negara kami mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen. Dan demokrasi berparlimen ini kenapa demokrasi berparlimen ini istimewa dan unik? Ada 4 sebab. Satu, gabungan unsur tradisional dan moden. Campur unsur tradisional dan moden campur. Kedua, wujudnya satu mekanisme sema dan imbang. Dan ketiga, kuasa budi bicara raja dan juga wujud kerjasama politik. Oke, poin pertama, gabungan unsur tradisional dan moden. Kami tengok apa unsur tradisional. Unsur tradisional bermaksud raja ada kedudukan tertinggi. Dan unsur moden wujud satu demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster England. Demokrasi berparlimen bermaksud wujud pilihan raya dan sebagainya dan ada parlimen untuk mengubah undang-undang. Ini unsur moden yang ikut model Westminster England. Dan gabungan unsur-unsur ini wujud satu sistem pemerintah baharu untuk negara kita, iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan ini merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi demokrasi negara kita. Oleh itu, demokrasi negara kita sempurna.
Ingat atau tidak, demokrasi ada 3 ciri. Pertama sekali pilihan raya, kedua hak asasi, dan ketiga pengasingan kuasa dalam pentadbiran. Dan demokrasi berparlimen ini unik sebab ada gabungan unsur tradisional dan moden. Unsur tradisional bermaksud kuasa raja tertinggi, kedudukan raja tertinggi, dan unsur moden bermaksud demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster England dan wujud satu sistem pemerintah baharu bermaksud raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan poin kedua kami tengok mekanisme semat dan imbang. Apa semat dan imbang? Okey, semat dan imbang bermaksud pemerintahan beraja. Pemerintah beraja akan mengimbangi pemerintahan demokrasi. Sebab demokrasi ini pilihan raya dan pilihan raya ini melibatkan parti politik. Oleh itu, pemerintah beraja berkecuali daripada politik, ekonomi dan tata negara. Dan kuasa pengimbang adalah pada raja. Kuasa pengimbang adalah pada raja untuk meredakan konflik, bermaksud meringankan konflik dalam demokrasi seperti pertikaian antara parti politik dan juga perselisihan kaum. Raja akan ada kuasa ini untuk meredakan konflik ini. Dan juga wujud, tadi kami cakap pengasingan kuasa antara judisiari, legislatif dan pelaksana. Dan legislatif iaitu badan perundangan akan gubah undang-undang dan undang-undang itu akan dilaksanakan oleh badan eksekutif untuk membangunkan negara dan segala konflik atau kekeliruan tentang undang-undang itu akan dirujuk kepada badan kehakiman iaitu judisiari. Okey, faham atau tidak? Setakat ini. Senang, ini merupakan keunikan demokrasi berparlimen di negara kita. Ada 4. Pertama sekali, gabungan unsur moden dan tradisional. Dan kedua, mekanisme semat dan imbang. Dan ketiga, kuasa budi bicara raja. Dan keempat, kerjasama politik. Okey, kami tengok kuasa budi bicara raja. Bermaksud kuasa tanpa mendengar nasihat. Kuasa tanpa mendengar nasihat ketua kerajaan. Siapa ketua kerajaan? Perdana Menteri. Dalam perkara tertentu. Apa perkara? Contoh perkara, pelantikan Perdana Menteri dan pembubaran parlimen. Dan juga pelantikan, ada raja dan juga yang di-Pertuan Agong. Dan kuasa budi bicara untuk yang di-Pertuan Agong adalah seperti melantik Perdana Menteri dan membubarkan parlimen. Dan kuasa budi bicara raja. Raja atau yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri. Okey. Saya nak kamu faham, bukan hafal. Okey. Nanti ya. Kami perlu tahu dalam 9 negeri wujudnya raja. Dan raja ini akan dalam kalangan raja akan wujud seorang yang di-Pertuan Agong. Dan bagi negeri-negeri yang beraja seperti wilayah persekutuan KL, Putrajaya dan Labuan, serta Sabah dan Sarawak, dan juga Pulau Pinang dan Melaka, akan ada yang di-Pertuan Negeri. Bukan yang di-Pertuan Negeri, wilayah persekutuan tidak ada. So, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Melaka ada yang di-Pertuan Negeri. Dan ketua untuk negeri ini, ketua untuk negeri-negeri ini akan ada kuasa budi bicara. Akan ada kuasa budi bicara iaitu melantik menteri besar atau ketua menteri. Tadi saya cakap apa? Majlis Mesyuarat Negeri Kerajaan, kuasa tertinggi ialah pada menteri besar. Menteri besar dan ketua menteri, dan juga ada kuasa untuk membubarkan Dewan Perundangan Negeri, Dewan Perundangan Negeri. Okey. Dan ciri keunikan terakhir, kerjasama politik. Apa itu kerjasama politik? Bermaksud perkongsian kuasa. Berkongsi kuasa antara kaum. Sebab parti politik terdiri daripada
banyak kaum dan akan berkongsi kuasa berdasarkan prinsip tolak ansur perundingan dan pengorbanan. Dan juga pemuafakan antara parti politik membentuk satu gabungan untuk membentuk kerajaan dan seperti Parti Perikatan, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Okey, seterusnya kami tengok soalan objektif. Nanti ya. Ini ke apa? Nanti ya. Okey. Mana ya? Okey, cuba jawab soalan ini. Manakah antara berikut unsur tradisional dalam pentadbiran negara? Tradisional bermaksud zaman dahulu. Ini dalam bab 2, ciri tradisi, ciri moden. Boleh cuba. Boleh. Halo. Halo. Okey ya. Bukan. Tak boleh. Jawab betul-betul. Unsur tradisional. Masa dahulu. Masa dahulu mana ada pilihan raya? Jawapan dia tradisional, masa dahulu. Kedua ini ya, bab 2. Betul. Bab 2, ciri modern, ciri tradisional. Ingat ya, bab 2, ciri modern dan juga ciri tradisional. Ciri modern ada 3, demokrasi berparlimen dan juga kerajaan persekutuan dan juga kewarganegaraan. Dan bab 2, ciri tradisional ada 4. Satu, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain. Dan seterusnya ada bahasa Melayu, juga agama Islam dan juga pemerintahan raja. Okey, ini bab 2 dan boleh jadi rujukan untuk soalan ini. Okey ya. Okey, kami sekarang lihat ya. Okey, soalan seterusnya. Manakah berikut melibatkan kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong, bukan raja. Tengok, mana satu? Ada 2, tadi saya dah cakap. Senang ya. Cuba. Boleh. Betul. Okey, sekarang struktur. Jelaskan ciri kerjasama politik. Tak perlu saya tunjuk. Okey. Kerjasama politik perkongsian kuasa antara kaum
pemuafakan parti politik membentuk satu gabungan untuk membentuk kerajaan. Dan seterusnya, kami tengok soalan ini. Kerjasama politik berkembang dalam demokrasi di negara kita. Kenapa? Saya tunjuk. Sebab apa? Sebab wujud kesedaran tiada parti politik boleh memerintah secara bersendirian. Tiada mana-mana parti politik yang boleh menang kerusi parlimen yang banyak. Oleh itu, mereka perlu kerjasama politik. Dan kedua, Malaysia mempunyai pelbagai parti politik berdasarkan kaum. Dan gabungan ini bermaksud mereka sanggup berkongsi kuasa antara kaum. Dan ini akan membentuk perpaduan rakyat dan seterusnya negara aman dan maju. Dan mereka mementingkan rundingan tolak ansur antara rakyat, antara kaum untuk membawa kestabilan politik. Soalnya ini kebal. Oke. Sekarang, soalan jelaskan latar belakang kewujudan jawatan ketua utama negeri. Bermaksud yang di-Pertuan Agong. Latar belakang diwujud selepas negara merdeka, 1 poin. Digelar yang di-Pertuan Agong pun 1 poin. Dan pemilihan dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja, 1 poin berdasarkan. Okey, ini boleh rujuk nota dipilih dalam kalangan 9 orang sultan atau raja yang boleh letak jawatan ataupun boleh dipecat. Okey, seterusnya. Sudah. Okey. Cuba jawab soalan ini. Cuba jawab soalan ini saya letak di chat box. Kuasa Okey, cuba soalan ini. Enam maka. Nanti. Cuba soalan ini 8 maka. Okey, cuba. Okey. Cuba 8 maka. Okey 5 minit.
hmm, 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 hmm. Minta fala. Hmm, hmm, ya, minta, minta, tá bom. Oke ya, tengok kuasa perundangan. Hmm, hmm. Oke ya, kami tengok jawaban Anda. Yang di Pertuan Agong antara peranan melantik Perdana Menteri, melantik Jemaah Menteri, pelantikan jawatan penting,
seperti Ketua dan pemerintah tertinggi melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Wah, baik ya. Ketua Agama Islam memanggil parlimen bersidang. Serta kepentingan sah kaum lain, perlu tambah, serta kepentingan sah kaum lain, baru poin yang lengkap. Tapi betul juga peristiwa darurat, betul. Baik ya. 10 markah. Inilah yang saya ingin tengok. Baik ya. 10 markah. Betul. Sangat baik. Okay. Thank you. Seterusnya, cuba jawab soalan kebat ini. Pernyataan berikut adalah tentang prinsip kedua rukun negara. Prinsip kedua rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan sebagai warga negara patriotik, bagaimana Anda mengaplikasikan prinsip tersebut? Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. 8 markah. Coba soalan ini. 8 markah. Coba. Minta.
Kenapa maka? Coba tambah poin. Ada idea. Oke, nanti ya. Oke, pertama sekali kami lihat soalannya sebagai warga negara patriotik. Bagaimanakah kami mengaplikasikan prinsip? Prinsip apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, bagaimanakah bermasuk langkah untuk mengaplikasikan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Pertama sekali ya, kami secara general cakap, kami akan mempraktikkan rukun negara. Oke, guna perkataan lebih baik ya, kami akan menghayati rukun negara. Menghayati rukun negara dalam hmm, 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 hmm. Dalam kehidupan seharian. Dan seterusnya kami akan tengok seterusnya kami akan tengok oke, raja itu menghormati institusi raja. Dan seterusnya kami akan memupuk sistem bukan sistem semangat patriotisme dan seterusnya. Kami akan menyokong dasar negara. Maka kami setia kepada negara, menyokong dasar negara dengan sepenuh hati sepenuh hati dan juga boleh membeli produk buatan Malaysia dan setia kepada negara. Oleh itu kami perlu menjadi sukarelawan untuk mengukuhkan pertahanan negara. Dan juga sebagai warga negara yang boleh mengundi sebagai warga negara yang boleh mengundi, kami perlu mengundi menunaikan tanggungjawab kami setia kepada negara yang boleh mengundi. Satu, dua, tiga, empat, oke, 7 poin. Dan kesimpulannya, kami perlu mempraktikkan prinsip minta, 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 minta. Oke, pertama sekali mempertahankan kedaulatan negara sentiasa akan betul, akan bagi kamu satu maka. Dan seterusnya kami tengok prinsip kedua rukun negara. Ui. Tak apa. Oke, akan bagi kamu satu maka. Dan seterusnya. Prinsip rukun negara, oleh itu kami tengok. Menghayati rukun negara. Kami ingin mempraktikkan prinsip, oleh itu kami perlu menghayati rukun negara. Dan kesetiaan kepada raja bermaksud kami perlu menghormati raja. Dan seterusnya, kami perlu menghormati institusi raja. Dan kami akan tengok, kami akan ada semangat patriotisme sebab kami setia kepada negara. Okey, dari poin semangat patriotisme kami cuba huraikan
menyokong dasar negara, menyokong produk buatan Malaysia, boleh cakap juga menyokong atlet negara, dan juga menjadi sukarelawan mengukuhkan pertahanan negara seperti menjadi tentera ataupun menjadi macam doktor, dan juga kami perlu mengundi pilihan raya. Banyak lagi seperti kami boleh menyokong atlet negara. Ini semua patriotisme. Kami boleh menghargai sumbangan pokok sejarah. Kami perlu mempelajari sejarah negara. Sabar. Untuk mengelakkan berlakunya kesilapan silam. Banyak lagi ya point. Okey, oleh itu apa faktor penting untuk jawab soalan ini? Kami perlu tahu soalan ini tanya prinsip nanti ya, sorry ya. Nanti ya. So, kami akan tengok pertama sekali macam mana jawab soalan ini. Kami tengok mengaplikasikan prinsip bagaimanakah tanya langkah. Oleh itu tanya langkah kami tengok apa prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Pertama sekali kesetiaan kepada raja dan kedua kesetiaan kepada negara. Dan kami akan tengok untuk setia kepada raja kami akan menghayati rukun negara, menghormati institusi raja dan sebagainya, dan juga menghormati institusi raja dan sebagainya, dan seterusnya kami tengok. Sekarang kami tengok setia kepada negara kami akan ada sistem semangat patriotisme, dan dari poin semangat patriotisme ini key ini faktor penting. Dari semangat patriotisme ini kami boleh guna poin banyak. Dasar negara, produk buatan Malaysia, sukarelawan, warga negara boleh mengundi, perlu mengundi, dan akhirnya kesimpulan kedaulatan. Sokong atlet, menghargai sumbangan tokoh sejarah, mempelajari sejarah. Okey, itu saja untuk hari ini. Kami sudah siapkan bab 3. Thank you. So, untuk jawab soalan keempat, kami perlu ada satu poin untuk hurai banyak. Thank you. Thank you.